Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jadi kita mulakan muzakarah majlis kelas pada malam ni dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم افتح علينا رحمتك واشفع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك عنا اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita masa, ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti pengajian ataupun kita kata kelas faraid daripada kitab Bahjatul Mubtadi wa Farhatul Mujtadi. Baik, insyaAllah malam ni dah kita kata pertemuan yang keempat, yang mana insyaAllah juga ada masih lagi berbaki beberapa kali pertemuan lah untuk kita khatamkan lah bab faraid dalam kitab ni. Baik, insyaAllah kita sambung terus kepada pengajian. Tak buka pula. Kalau ikut kita pada muka surat yang sebelah tu kan, muka surat 48. Surat 48. Kat mana kita berhenti? Kita dah sebut, kalau ikut kita dah sebut segala perempuan yang mengambil pusaka, yakni ada 7. Lepas tu pula kat mana kita berhenti, boleh tak seorang? Kat mana kita berhenti? Dan 4 orang tiada mengambil pusaka, betul situ? Sekejap. Kalau kita check balik kita punya nota tulisan ni, sekejap Minta maaf lah, ada masalah teknikal. Apa tu, tablet dia, internet connection dia masalah sikit malam ni. Okay, baik, sementara kita nak buka kita punya slide, insyaAllah kita tengok dulu. Kita sambung je lah dulu. Okay, baik, boleh tengok dalam kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita tengok pada kata dan 5 orang tiada gugur. Kita tengok dekat situ, insyaAllah sepintas lalu. Kita tengok dekat sini. Minta maaf lah, dekat slide tu mungkin agak kelewatan sikit sebab connection ada masalah. Jadi tengok sama-sama, tengok pada muka surat 48 lah. Tengok dekat dalam kotak utama tu. Baik, jadi kita baca dulu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Dan 5 orang. Kita ambil dekat situ malam ni . Dan 5 orang tiada gugur sekali-kali, yakni wajib dapat pusaka. Itu maksud dah. Yakni wajib mendapat pusaka. Sharing. Baik. 5 orang dan 5 orang.
Kalau setengah kitab dia sebut 6. Jadi kalau ikut bilangan, kalau kita kira betul-betul ada 5. Daripada segi sebutan mungkin ada setengah kitab, pengarang kitab dia menulis 6. Boleh lah. Betul, semua tu betul. Dan 5 orang tiada gugur sekali-kali, yakni wajib mendapat pusaka. Apabila matinya seseorang, maka daripada kalangan kerabat ahli keluarga si mati, mesti 5 orang ni wajib mendapat pusaka selagi mana tak datangnya manik. Sekejap dia dekat sebut. Bawah tu nanti dia sebut lah. Manik ataupun kita kata perkara yang menghalang. Macam bawah ni kita dah sebut dah. Ada 4 perkara yang menghalang seseorang daripada mendapat pusaka. Ini bukan masalah hijab ataupun masalah dinding. Ni disebut sebagai manik. Ada 4. Sekejap lagi kat bawah tu disebut. Tapi kalau kata tak ada manik, maka 5 orang ni wajib mendapat pusaka, kita kata. Okey, baik. Dan 5 orang tiada gugur sekali-kali, yakni wajib mendapat pusaka tu. 2 laki bini, yakni suami dan isteri. Ataupun kita kata suami apabila isteri mati. Yang kedua dia bini apabila suami mati. Okey, baik. Dan 2 ibu bapa, yakni ibu dan juga bapa bagi si mati. Tu kena ni lah, macam yang minggu lepas tu kan ada saudara kita dah tanya kan. Dia kena faham betul-betul. Maksudnya si mati mak ayah dia, bukan mak ayah suami. Macam tu. Kalau kata suami mati, mak ayah bagi suami, bukan mak ayah bagi isteri. Kalau isteri yang mati, mak ayah kepada isteri, bukan mak ayah suami. Kalau kita tengok daripada segi suami, itu adalah mertua dia. Okey, baik. Diharapkan jelas lah yang tu. Okey, baik. Seterusnya, dan anak sulbi. Anak sulbi yakni anak lah. Anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi kalau kita ikut bilangan dia, ada 6. Tetapi kalau ikut 5 lah. Sebab suami ataupun isteri mesti salah seorang yang mati. Dia tak boleh dua-dua sekali mati. Dia mesti salah seorang. Jadi kalau daripada segi bilangan, laki bini yakni suami isteri, ibu bapa, anak lelaki anak perempuan. Jadi ada 6. Kalau ikut 5 sebab apa? 5 suami ataupun isteri lah. Okey, baik. Sambung lagi. Dan 4 orang tiada mengambil pusaka sekali-kali. Siapakah 4 orang ni? Yakni 4 orang yang ada sifat ataupun ada perkara yang menghalang. Ataupun dalam bahasa Arab dia disebut manik. Apabila seseorang tu ada manik, maka dia tak boleh nak mengambil pusaka bagi tuan harta lah. Yang mati tu tuan harta. Yang mengambil pusaka tu adalah waris. Jadi siapakah 4 orang ni yang ada sifat ni? Yang pertama dia sahaya. Yakni hamba sahaya lah. Yang mana zaman sekarang ni dah tak ada dah. Okey, lepas tu pula. Dan yang membunuh. Yakni orang yang membunuh. Boleh. Kalau kata seseorang tu ada melakukan bunuh. Dia telah membunuh dia punya contoh anak bunuh bapa. Maka anak tadi tak boleh nak mewarisi harta bagi si bapa. Yang ni yang macam mana pertemuan yang sebelum ni kita dah sebut dah lah perkara ni lebih detail kan. Okey, baik. Yang ketiga, dan murtad. Murtad maksudnya keluar daripada Islam, tak boleh jugalah. Dan ahli dua agama. Dan ahli dua agama yakni berlainan agama. Ikhtilaful din yakni berlainan agama. Habis. Jadi dekat situ ada 4. Maka apabila adanya 4 manik kepada seseorang ahli waris tu, maka dia tak boleh nak mewarisi harta bagi si mati lah. Okey, baik. Jadi tak ada apa dah kat situ lah. Yang tu kita dah sebut dah pada pertemuan yang pertama, kalau tak salah. Pertemuan pertama ataupun pertemuan yang kedua. Okey, baik. Sambung lagi. Dan tiada ada asobah. Dan tiada ada asobah. Okey, baik. Dia sebut. Sekarang ni kita nak masuk. Dia nak sebut sikit mengenai asobah. Okey, baik. Jadi sebelum kita teruskan kita punya pembicaraan kitab. Kat mana kita sebut dah ini. Baik. Jadi kalau kita tengok yang dekat paparan sekarang ni. Okey, sekarang ni kita ada apabila kerabat bagi si mati terpecah kepada 2 seperti yang kita dah lalui banyak kali kita dah sebut. Ada yang boleh mewarisi, ada yang tak boleh mewarisi. Yang tak boleh mewarisi itu dinamakan sebagai zawi arham. Okey, itu habis kita letak kat tepi. Okey, kemudian yang boleh mewarisi pula
terpecah kepada dua, sama ada ahli fardu ataupun ahli asabah. Apabila digabungkan kedua-duanya, maka dapatlah jumlah 25 orang, yang mana 15 lelaki, 10 orang perempuan. Okey, baik. Jadi kita nak tengok dulu sekarang ni dia sebut sebagai asabah. Baik, jadi ahli asabah ni secara umumnya dia terbahagi kepada tiga. Asabah itu sendiri, perkataan asabah itu sendiri terbahagi kepada tiga. Kita ada asabah bi nafsi, itu bahasa Arab dia, ataupun kalau bahasa Melayu asabah dengan sendiri. Kemudian yang kedua kita ada asabah bil ghairi ataupun asabah dengan yang lain. Kemudian yang ketiga kita ada asabah ma'al ghairi, yakni asabah serta yang lain. Tu dia punya pembahagian dia lah, pembahagian asabah. Baik. Jadi kita tulis sikit. Baik. Kita kata tadi asabah kan. Asabah itu terbagi kepada tiga. Okay, baik. 3, 2. Baik, pertama sekali asabah dengan sendiri. Ataupun dalam singkatan dia kita akan buat dengan simbol asabah bi nafsi. Baik, yang kedua kita ada asabah dengan sendiri, asabah bil ghairi, dengan yang lain. Asabah dengan yang lain dengan simbol asabah bil ghairi. Kemudian yang terakhir kita ada asabah ma'al ghairi, yakni asabah serta yang lain. Dengan simbol asabah MQ. Okey, baik. Ni secara umumnya macam itulah. Ni kita kata pembahagian asabah. Okey, baik. Lepas tu juga kita kena tahu juga apabila disebut sebagai asabah itu apa? Secara mudah kita nak cepat faham, asabah itu dia mengambil seberapa baki. Tapi kalau ikut dia ada 3 keadaan. Kalau kata ahli fardu, contoh suami kita tahu dah dia ahli fardu, dia akan dapat sama ada contoh 1/2 ataupun 1/4 daripada harta peninggalan si mati. Kalau kata ahli asabah pula, dia akan mengambil secara taksib ataupun secara asabah. Ada 3 keadaan. Sama ada dia mengambil seberapa baki daripada harta si mati yang telah ditolak bahagian ahli fardu. Contoh suami dah ambil 1/2, balance tadi tu barulah ahli asabah ambil. Macam tu. Ataupun ahli asabah ni juga dia akan mengambil semua sekali harta. Tu. Contoh macam mana? Contoh si mati ada anak tunggal, anak lelaki seorang. Maka anak lelaki tadi tu akan bolot. Mudah cakap bolot. Akan mengambil semua sekali harta pusaka tu. Ataupun keadaan yang ketiga, ahli asabah itu tadi tak dapat apa-apa langsung. Sebab apa? Sebab harta pusaka tadi telah dihabisi oleh ahli fardu. Ahli fardu dah ambil. Balance harta tak ada dah. Maka ahli asabah keluar kosong lah, tak dapat. Okey, baik. Setakat ni boleh tak? Boleh faham tak? Kalau boleh faham, cuba like ke. Nak tengok faham tak? Macam mana? Lepas tu baru kita boleh pergi lebih lanjut. Jadi kita ambil faham yang tu dulu. Ambil faham yang mana kita kata apabila sebut ahli asabah terbahagi kepada 3. Asabah dengan sendiri, asabah dengan yang lain, asabah serta yang lain. Dia ada 3.
Lepas tu yang bawah tu saya buat simbol dah kan. ABN yakni asobah binafsi, ABQ yakni asobah bil khairi, AMQ yakni asobah ma'al khairi. Okey baik. Jadi nanti kat bawah ni nanti kalau ikut nanti dia sebut lah ahli-ahli asobah tu sendiri. Tapi kalau secara mudahnya kita nak buat ringkas lagi, boleh. Apabila kita sebut apa tu asobah dengan sendiri, yakni mesti lelaki lah, lelaki sahaja. Waris lelaki sajalah. Waris lelaki sahaja. Kalau ikut dan puan bagi hamba pun ahli asobah. Macam itulah. Tapi kita tak tulis lah kat sini. Okey, kemudian asobah dengan yang lain. Asobah dengan yang lain ni, dia punya kata kunci dia yang mudah. Kita buat macam ni. Perempuan jumpa lelaki. Macam tu. Perempuan, yakni waris perempuan lah. Boleh, waris waris perempuan jumpa waris lelaki. Okey, kalau yang last kali yang ketiga tu asobah ma'al ghairi yakni waris perempuan jumpa waris perempuan. Nanti kita teranglah macam mana tu. Jumpa waris okey baik. Macam tu. Okey baik. Ada apa-apa soalan ke dalam ni? Okey baik. Okey baik. Jadi kita tengok dulu dalam kitab. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Jadi kalau tengok sekarang ni kita baca dekat sekarang ni kita baca dekat sini. Kita baca dekat dan tiada ada asobah. Baik. Dan tiada ada asobah, yakni orang yang mengambil asobah daripada nasab, melainkan adalah, yakni ada yang mengambil asobah dengan nasab tu lelaki ataupun laki-laki, yakni waris lelaki je lah. Boleh waris lelaki, melainkan 3 orang lah. Melainkan 3 orang yang tak ambil secara asobah. Siapakah 3 orang yang tak mengambil secara asobah tu? Kita kata suami, lepas tu saudara lelaki seibu, siapa seorang lagi? Kemudian siapa lagi? Tak ingat ada seorang lagi. Sekejap kita tengok balik. Boleh. Okay, baik. Tapi yang selain daripada tu, maksudnya semua ahli waris mengambil secara asobah lah. Okay, baik. Sambung lagi. Dan terlebih hampir mereka itu kata laki-laki ataupun lelaki. Kata hampir tadi tu yakni hampir kepada si mati lah. Hampir tu yakni hampir kepada si mati. Jadi ni adalah tertib dia lah, tertib. Anak, yakni anak. Pertama sekali anak. Kemudian anaknya anak, yakni cucu lah, cucu lelaki. Daripada anak lelaki lah. Okey, lepas tu kemudian bapa. Tu secara tertib. Kemudian bapaknya bapak bagi si mati lah, yakni datuk. Kena pada kata datuk lelaki lah. Kemudian, okey, sebelum tu kalau siapa yang tak biasa lagi mengaji kitab turas, dia setiap perkataan tu dia ada maksud. Setengah dibawa dengan dan. Sesetengah dibawa dengan atau. Atau maksudnya pilih. Kalau dan tu maksudnya berhimpun. Sekarang ni dia bawa dengan kemudian. Nampak? Anak, kemudian anaknya, kemudian bapa, kemudian bapaknya, kemudian. Jadi apabila dibawa datang dengan perkataan kemudian, disambungkan dengan perkataan kemudian, itu bermaksud tertib. Tu boleh. Dia kena tertib lah. Mula sekali anak. Lepas tu anaknya anak, yakni cucu. Lepas tu kemudian bapa.
Kemudian bapaknya bapak, yang ni datuk. Tu dia punya dengan istilah tertib lah tu, tertib. Kemudian tu yang ni tertib lah. Baik, lepas tu kemudian saudara seibu sebapa ataupun disebut sebagai syakik. Ataupun kalau dalam kaedah saya akan ajar yakni A1. Tulis bawah tu A1. Nanti kita tengok jadual. Jadi saya buka bawah tu kan, jadual. Okay, baik. Kemudian saudara sebapa, yakni akhun li'ab. Kalau bahasa Arab dia, kalau dalam simbol kaedah saya guna yakni A2. Kalau A yakni kita ingat abang, yakni saudara lelaki. Lepas tu satu. Satu maksudnya si ibu sebapa. Kalau A2, dua menunjuk sebapa. Macam tu. Okey, baik. Kemudian anak saudara seibu sebapa, yakni anak lelaki saudara si ibu sebapa. Dalam kata lain simbol dia ALA1. Baik, lepas tu kemudian anak saudara sebapa. Anak tu yakni anak lelaki lah. Anak yakni anak lelaki saudara sebapa ALA2. Kita buat dengan simbol ALA2. Baik. Lepas tu pula kemudian bapa saudara. Kemudian bapa saudara yang ni kita buat B. Tu B bapa. Kita buat B yang ni B1 ataupun B2 lah. Okey, baik. Kemudian bapa saudara. Baik. Lepas tu koma. Lepas tu dia tulis macam mana? Atas ini tertib. Ni lah atas ini tertib lah. Boleh. Yang tadi telah disebut. Lepas tu sambung lagi. Kemudian anaknya yang kata bapa saudara. Demikian juga. Macam itulah dia punya tertib. Baik. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, maksudnya kita dah tulis dah dekat sini ni. Ada kita tulis dah. Cuma simbol je kita tak tulis. Baik. Jadi nampak kot lah. Kena besar sikit. Okey, baik. Jadi kalau ikut tertib ni sebenarnya ni pun dah tertib dah ni. Nombor 1 anak lelaki. Kemudian nombor 2 yakni cucu lelaki daripada anak lelaki. Lepas tu disebut kemudian kan. Kemudian bapa. Kemudian bapaknya bapa. Yang nombor 4 datuk lah. Tu buat datuk. Okey, lepas tu pula saudara. Kalau ikut saudara ni, dia tertib dia. Ni disebut ahli asobah lah kan. A. Kita buat A1. Kemudian sebapa. Sebapa yang ni A2. Baik. Kemudian kalau ikut dia sebut anak. Anak saudara si ibu sebapa, yang ni anak lelaki A1 sebapa anak lelaki A2. Kemudian kita ada bapa saudara B1 si ibu sebapa. Kemudian kita ada bapa saudara sebapa, yakni B2. Lepas tu nombor 8 yakni anak bagi bapa saudara, yakni anak lelaki B1. Kemudian kita ada anak lelaki B2. Akan ikut macam tu lah. Baik. Kat mana ni?
Okey, jadi kita sambung, kita tengok dulu dalam kitab. Baik, kita tengok dekat markah kan. Markah ni kalau ikut baris yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima daripada bawah dalam kotak. Okey, baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Baik, jadi kita tengok. Maka jika ketiadaan, yakni tak ada lah segala mereka itu segala dekat atas tadi tu. Maksudnya segala yang terlebih hampir mereka itu dengan si mati itulah, yakni ahli asabah tu. Boleh. Kalau kata tak ada semua sekali dekat atas, anak lelaki tak ada, cucu lelaki pun tak ada, bapa pun tak ada, datuk pun tak ada, saudara lelaki si ibu sebapa pun tak ada, saudara sebapa pun tak ada, anak saudara si ibu sebapa pun tak ada, anak saudara sebapa pun tak ada, bapa saudara pun tak ada, anaknya kata bapa saudara pun tak ada. Semua sekali tak ada. Jadi macam mana? Maka penghulu yang memerdekakan, kalau kata si mati tu hamba lah. Sama ada lelaki ataupun perempuan, yakni lelaki yakni tuan hamba ataupun perempuan yakni puan bagi hamba, maka mereka itulah yang akan mengambil baki daripada harta peninggalan si mati. Kalau kata tak habis lah. Macam tu lah tertib dah. Tapi hamba sekarang ni dah tak ada dah. Okey, baik. Jadi dah tak ada dah. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kalau ikut nombor 2 tu tak baca lagi tu. Boleh. Sekarang ni nombor 2 kita tak baca lagi. Nota kaki yang dekat atas ni. Kita tak baca lagi ni. Jadi kita dah habis dah. Kita dah habis dah. Sampai dekat sini. Dan segala habuan tu kita tangguh dulu. Kita baca dulu yang dekat atas. Ni nombor 2. Okey, kita baca yang dekat nombor 2. Okey, baik. Setakat ni boleh ikut lagi tak? Boleh ikut tak? Kalau boleh ikut, cuba buat tangan like. Kalau takut ada yang terlepas ke. Dia macam ni lah. Sebab kitab Bahjatul Muhtadi ni, dia punya, kita kata, isi utama dia dalam kotak. Dia punya syarahan dia tu duduk dekat luar. Jadi kita kena baca dalam, kita kena baca luar lah. Kalau macam sebelum ni saya baca kitab Kifayatul Muhtadin. Kifayatul Muhtadin lagi lah. Kita tengok dalam kurungan tu mantan. Lepas tu luar tu syarah. Tu lagi susah yang tu. Okay, baik. Jadi sekarang ni kita nak tengok pula. Kita patah balik, kita tengok dalam kurungan yang nombor 2 tu. Kauluhu segala perempuan yang mengambil pusaka 7. Kita nak tengok dekat situ lah. Tak apa, sambil-sambil kita baca nanti insyaAllah kita terang balik. Dia biasalah kalau mungkin kita kata peringkat permulaan macam tu lah. Nanti dah lama-lama boleh laju sikit kan. Baik, kita tengok nombor 2. Kauluhu segala perempuan yang mengambil pusaka 7. Ini 7 orang waris lah. Kalau mengikut pengiraan dalam kitab 7. Kalau kita hincikan ada 10 lah. Macam kita dah kira yang pertemuan yang lalu lah. Okay, baik. Jadi kita tengok dalam kitab. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Baik. Maka jika berhimpun sekalian perempuan dengan bahawa, ni gambaran dia. Macam mana nak kata berhimpun? Maksudnya seorang mati kemudian meninggalkan 10 orang ahli waris ataupun 7 orang yang dalam kitab sebut 7. Kalau kita sebut 10 pun betul juga. Berhimpun 7 orang ni ataupun 10 orang. Perempuan sahaja. Kalau kata berhimpun, fardu takdir lah ni, andaian. Tak ada waris lelaki, tak ada. Tinggal waris perempuan je. Dengan bahawa mati suami, suami ialah kena mati. Baru isteri dapat masuk dalam golongan yang 7 ataupun 10 orang yang kita kira tu. Nescaya mengambil pusaka 5 orang jua. Hanya 5 orang lah. Daripada 7, 5 orang. Ataupun 4. Dia tengok. Dia ada bilangan dia. Boleh. 7. Kan kita kira 7 ataupun 10. Maka dia terpecah apabila berhimpun 7 orang. Kita sebut 7 lah sebab dalam kitab sebut 7 kan. Apabila berhimpun 7.
Maka sama ada 5 ataupun 4. Macam tu. Jadi kita tengok siapakah 5 orang tu. Nescaya mengambil pusaka 5 orang jua, iaitu siapakah 5 orang tu? Pertama sekali anak, yang ni anak perempuan dah. Dia sebut anak perempuan dah sebab sekarang ni disebut pasal ahli waris perempuan kan. Anak, yang ni anak perempuan, baginya yang kata anak perempuan, nisfu yakni 1/2 lah. Tulis bawah tu 1/2 nisfu. Okey, baik. Lepas tu pula yang kedua daripada 5 dan cucu, yakni cucu perempuan lah, daripada anak laki-laki. Baginya yang kata cucu perempuan daripada anak laki-laki, sudus. Sudus yakni 1/6. 1/6. Lepas tu dia sebut apa? Menyempurnakan. Sudus. Sebab apa dapat sudus? Kerana tak dia, kita tambah sikit lah perkataan. Tulis sikit. Nanti baru lebih faham lah. Sudus yakni kerana nak. Tambah kerana nak. Baru kita faham kan? Kerana nak menyempurnakan 2 sudus. Kerana nak menyempurnakan 2 sudus. Okey, baik. Jadi kat sini kan. Kita tak tulis bukan hari tu. Yang ni hari tu ni kita dah sebut. Cuma hari tu kita bahas lelaki. Dalam kitab sebut 10. Tapi kalau kita hinci 15 orang ahli waris lelaki, apabila berhimpun yang ni saja, maka dia akan keluar 3 orang saja yang akan dapat. Yang ni suami, bapa, anak lelaki. Sekarang ni kita nak sebut perempuan pula. Perempuan dalam kitab dia sebut 7. Tapi kalau kita hincikan ada 10 waris perempuan. Jadi yang akan dapat tu dia terpecah kalau ikut kepada 2 lah. Sama ada 4 ataupun 5 orang. Jadi sekarang ni dia sebut 5 kan. Jadi sebut 5. Sekarang ni dia sebut macam mana? 1 anak perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan daripada anak lelaki lah. Okey, baik. Cumanya sekarang ni dia sebut apa? Anak perempuan akan dapat 1/2. Cucu perempuan akan dapat 1/6. Okey, baik. Sekarang ni kita bahas sikit yang ni dulu. Kita bahas yang ni dulu. Kita tulis kat atas. Mana nak pakai pen kalau apa? Oren. Boleh pula. Okey, kalau ungu. Baik. Sekarang ni kena ingat maksimum. Maksimum bagi perempuan. Baik. Maksimum pusaka bagi perempuan. Perempuan tu sama ada yang pertama sekali anak perempuan. Ataupun kita cucu perempuan daripada anak lelaki. Ataupun K1. K1 ni yakni saudara perempuan seibu sebapa. Tu. Ataupun nombor 4 K2. Yakni saudara perempuan sebapa. Jadi maksimum kalau kata bilangan dia berbilang. Apabila berbilang. Apabila bilangan berbilang. Berbilang ni maksudnya 2 orang dan ke atas lah. Apabila 2 orang ataupun ke atas, maka dia akan dapat 2/3. Okey, baik. Jadi tu adalah maksimum. Jadi sekarang ni anak perempuan, dia kata macam mana tadi? Anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6. Apabila kita tambah kedua-dua ni, 1/2 tambah 1/6. Ni pecahan dah sikit ni. Maka akan keluar 2/3.
2/3. Okay, baik. Ni. Tapi bilangan dekat sini anak perempuan seorang lah. Anak perempuan seorang. Cucu perempuan pun seorang lah. Boleh. Anak perempuan seorang. Cucu perempuan kalau berbilang pun dia ambil ini jugalah. Ambil 1/6 lah. Okey, baik. Habis. Setakat ni boleh faham tak? Ha. Ni ya. Setakat ni boleh faham tak? Kepada mereka yang perempuan boleh faham tak? Ni sebab sabit dengan dia lah. Orang lelaki dia tak ada. Orang lelaki kalau kata dia jadi suami, dia akan dapat 1/2 ataupun 1/4. Kalau kata ahli waris lelaki yang lain, maka dia ambil asabah, tak ada masalah. Kalau kata perempuan, kalau kata jadi seorang isteri, dapat 1/4 ataupun 1/8. Ataupun ni kat sini ni kita tulis ni kan. 2/3 ni. Ni. Okey, baik. Jadi kita tengok balik. Dan cucu, yakni daripada anak laki-laki baginya, yang kata cucu daripada anak lelaki sudus, yakni 1/6. Lepas tu tambah sikit lah perkataan. Kerana nak, baru kita faham. Kerana nak menyempurnakan 2 sulus, yakni 2/3 tu lah ni. Yang mana dekat paparan ni kan, saya dah tulis kan 2/3 ni. Okey, baik. Lepas tu, yang ketiga, orang yang ketiga, dan ibu bagi nyanyi ibu sudus 2, yakni 1/6 juga. Lepas tu pula yang keempat, dan isteri. Dan isteri bagi nyanyi isteri sumun. Sumun yakni 1/8. Tulis 1/8. Okey, lepas tu pula orang yang kelima, dan saudara, yakni saudara perempuan lah, si ibu sebapa baginya saudara perempuan si ibu sebapa, yang ni kita buat dengan simbol K1. Simbol K1. Baik, jadi yang ke berapa tadi? Alamak. Yang ketiga. Yang ketiga dia siapa? Yang ketiga ibu. Ibu akan dapat 1/6. Keempat, isteri 1/8. Yang kelima, syakikah ataupun saudara perempuan si ibu sebapa. Dia akan mengambil, mana dia sebut? Dan saudara perempuan si ibu sebapa baginya, yang kata saudara perempuan si ibu sebapa yang tinggal, yakni asabah lah tu. Yang tinggal, yakni harta yang baki lah. Boleh. Ni kita sebut asabah lah ni. Kerana sebab apa? Kerana mendindingkan dia kan saudara perempuan si ibu sebapa tu lah oleh perempuan itu kepada taksib. Yakni asal dia kalau ikut saudara perempuan si ibu sebapa, dia boleh ambil 1/2, dia boleh ambil 2/3. Disebabkan adanya anak perempuan, maka anak perempuan dan cucu perempuan, maka dia mendinding daripada mendapat fardu kepada asabah. Asabah dia ambil seberapa baki lah. Okey, baik. Kalau ikut dia buat pengiraan ni, kalau ikut dia ada pengiraan. Jadi kita buat pengiraan lah. Nanti kita terus baca dalam kitab. Jadi kita buat pengiraan sedikit. Baik. Itu kita buat pengiraan dah. Itu kita buat dah ni. Baik. Macam mana semua boleh ikut ke? Sekarang ni kita nak buat pengiraan yang mana kita kata berhimpun. Berhimpun, apabila berhimpun sekalian ahli waris perempuan, yakni 7 orang, maka 5 orang sahaja ahli waris yang mendapat. Kebaik kat tengah-tengah ada si mati. Kemudian dia meninggalkan
Maksudnya apabila berhimpun semua sekali lah 7 orang, maka 5 orang saja yang dapat. Jadi kita buat 5 orang ni. Siapa dia? Anak perempuan. Kemudian kita ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian kita ada isteri. Kemudian kita ada ibu. Kemudian yang terakhir kita ada syakikoh, yakni saudara perempuan si ibu sebapa ataupun adik-beradik perempuan bagi si mati lah. Ada yang macam ni. Okey, baik. Kemudian tadi dalam kita ada sebut dah, anak perempuan dapat 1/2. Ni kalau bilangan dia satu lah, bilangan dia mesti seorang. Kemudian kita ada cucu perempuan akan dapat 1/6. Sebab apa dapat 1/6? Sebab dia nak melengkapkan 2/3 lah. Apabila gabung anak perempuan dengan cucu perempuan dapat 2/3. Okey, baik. Isteri dia ada 1/4 dan 1/8. Okey, sekarang ni dia dapat 1/8 sumun. Sebab apa? Kerana si mati adanya anak. Ataupun kita kata ada furuk waris. Maka isteri akan dapat 1/8. Baik, ibu apabila si mati ada anak ataupun berbilang saudara. 2 dan ke atas lah. Maka ibu akan dapat 1/6. Okey, untuk kes 1 yakni saudara perempuan si ibu sebapa, apabila dia berjumpa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan, maka dia akan menjadi asabah ma'al ghairi. Tadi kita sebut dah kan. Asabah tu terbahagi kepada 3. Asabah binafsi hanya lelaki saja. Asabah bil ghairi, yakni asabah dengan yang lain, itu adalah apabila perempuan jumpa lelaki, yakni adik-beradik jumpa adik-beradik. Anak lelaki jumpa anak perempuan. Cucu lelaki jumpa cucu perempuan. Saudara lelaki si ibu sebapa jumpa dengan saudara perempuan si ibu sebapa. Saudara lelaki sebapa jumpa dengan saudara perempuan sebapa. Maka itu jadi asabah dengan yang lain ataupun dalam bahasa Arab asabah bil ghairi. Sekarang ni perempuan jumpa perempuan, yakni saudara perempuan si ibu sebapa berjumpa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan, maka dia akan jadi asabah juga, yakni asabah ma'al ghairi ataupun asabah serta yang lain. Jadi kat sini dia jadi asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Nampaknya hari ni kita kena habis takat ni dululah buat pengiraan. Okey, baik. Okey, setakat ni boleh tak? Boleh memahami tak? Mungkin saya tak ajar lagi lah ni. Cara lukis kan. Sepatutnya kita kena ajar cara lukis dulu. Tak apalah, lepas ni kita belajar lukis. Okey, jadi macam ni lah. Daripada 7, tinggallah 5 orang ahli waris. Okey, baik. Kemudian, kita dah boleh buat pengiraan. Kita buat pengiraan yang dulu lah. Okey, baik. Kita tulis dulu susunan dia. Ibu. Kemudian kita ada isteri. Kemudian kita ada anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian kita ada kes 1, yakni saudara perempuan si ibu sebapa. Okey, baik. Ibu akan dapat 1/6. Isteri 1/8. Anak perempuan 1/2. Cucu perempuan 1/6. Kes 1 yakni saudara perempuan si ibu sebapa akan ambil asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Okey, baik. Standby kalkulator. Okey. Jadi seperti pertemuan yang mula-mula sekali, pengarang kitab kata kalau kata kita tak pandai 4 kaedah, maka dia jadi sia-sia. Okey, 4 kaedah tu sebab apa? 4 kaedah tu sebab kita nak keluarkan asal masalah. Baik, asal masalah itu ada 7. Sama ada nombor 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Itu asal masalah. 4 kaedah adalah kita nak tengok yang 1/6 kan. Kita nak tengok nombor yang kat bawah per 6 tu. 6. Kat sini kita ada nombor berapa ni? Kat sini kita ada 6. Kat sini kita ada 8. Kita ada nombor 2. Dan kita ada 6. Ni dia panggil makhraj.
6, 8, 2, 6. Itu adalah makhraj. Okey, baik. Jadi kalau kita nak mudah lagi, kalau kita tulis dekat sikit lah. 6, 8, 2, 6. Okey, baik. Ni cara saya lah. Okey, kita tengok dulu. 6 dengan 6. 6 dengan 6. Ini adalah tamasul. Yang ni sama. Tamasul. Dia sama. Apabila sama, kita ambil salah satu nombor saja. Ambil satu nombor. Yang ni kita ambil 6 je lah. Ambil satu nombor. 6. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula. Kita ambil lah 6 dengan 2. Contoh 6 dengan 2. Kalau ikut kita ambil 2 dengan 6 kan mudah. Tak apalah. Baik, 6 dengan 2. 6 dengan 2 ini adalah kita sebut okey, kita tengok sama-sama. Sekejap. Mana dia? Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak tengok 2 dengan 6. Kat mana 2 dengan 6? 2 dengan 6 dia duduk dekat tadakhul. Jadi tadakhul. Baik, tadakhul yakni bermasuk-masukkan lah. Ataupun kita kata contoh mudah dalam CP2 ada 6. Mudah dia macam tu. Okey, baik. Jadi apabila tadakhul, kita nak ambil nombor yang mana? Kita ambil nombor yang paling besar. Nombor paling besar adalah 6. Okey, jadi keluar 6. Okey, lepas tu pembandingan yang terakhir adalah 8 dengan 6 lah. Sebab keluar 8 dengan 6. Baik, jadi kita tengok dekat mana 8 dengan 6. 8 dengan 6 dia duduk dekat tawafuq. Yakni ada separuh. 8 pun ada separuh. 6 pun ada separuh. Baik, ini adalah tawafuq. Baik, apabila tawafuq, dua-dua ada separuh, maka kita ambil salah satu separuh darab dengan nombor yang satu lagi. Baik, contoh 6 darab 8, ambil salah satu separuh. Ambil 6. 6 separuh dia adalah 3. Apabila 3 darab dengan 8 dapat 24. Jadi 24 itulah adalah asal masalah. Asal 24 tu asal masalah. Baik, setakat ni boleh tak? Setakat ni boleh ke tak boleh? InsyaAllah nanti kita try tanya admin lah. Tanya admin pengurusi. Kita akan buat satu kelas khas untuk lukis. Kemudian kita nak tengok jadual ni. Kita buat praktis untuk jadual ni. Itu tak sempat kan. Itu gaduh sikit. Okay, sekarang ni kita dapat asal masalah 24. Okay, asal masalah 24. Okay, jadi kita letaklah asal masalah 24 dekat atas ni. Baik, naik atas masalah 24. Okay, sekarang ni kita nak bahagilah. Kita boleh dah bahagi harta pusaka kepada waris-waris bagi si mati lah. Okay, baik. Jadi kita tengok 24 1/6 daripada 24 ataupun mudahnya macam ni lah. 24 bahagi 6 dapat berapa? 24 bahagi 8 dapat berapa? 24 kita bahagikan dengan 2 dapat berapa untuk anak perempuan? 24 bahagi 6 kita dapat berapa untuk cucu? Balance baki barulah untuk K1 lah. Okey, baik. Jom kita kira. Kalkulator je. 24 bahagi 6 4. Baik, untuk ibu 4. Mana ni?
Lepas tu untuk cucu perempuan pun 4 lah, sama je. 24 bahagi 2, 12. Yang terakhir 24 bahagi 8, 3. Okay, baik. Jadi kalau kita tambah semua, kita tengok ada baki tak? 24 tolak 4 tolak 3 tolak 12 tolak 3. Baki dia adalah 2. Betul ya? Sekali lagi. 24 tolak 4 tolak 3 tolak 12 tolak 4. 1. Okey, baik. Baki dia 1. Okey, nak tahu betul ke tak? Kita tambah balik semua lah. 1 tambah 4 tambah 12 tambah 3 tambah 4. 24. Okey, baik. Jadi kita dah selesai dah pengiraan 24. Asal masalah, saham bagi ibu adalah 4, saham bagi isteri adalah 3, saham bagi anak perempuan adalah 12, saham bagi cucu perempuan adalah 4, saham bagi saudara perempuan si ibu sebapa adalah 1. Okey, baik. Lepas tu pula, kalau macam yang sebelum ni kita kira sampai dapat harta kan. Okey, kalau kita nak kira juga secara cepatnya macam ni. Kita ni kira mudah-mudah lah. Kan? Itu kita sebut dah. Jumlah tumpuk bersamaan dengan jumlah harta lah. RM lah, RM. Okay, jadi sekarang ni kita ada 24 tumpuk mudah-mudahnya, nak mudah, bersamaan juga dengan 240,000. Okay, baik. Jadi kita cari satu tumpuk berapa. Jadi satu tumpuk kita dapat berapa? Lambat lah. Guna kalkulator tipu senang. 24 0,000 bahagi 24. Dapat 10,000 lah. Okay, baik. Jadi kita nak kira sekarang ni untuk ibu. Macam mana kita tulis pun ni? Okay, ibu saham dia berapa? 4, 3, 12. Baik, ibu 4. Boleh kira sendiri dah ni. Ibu saham dia 4 kan. 40K. Isteri saham dia 3.
30K. Baik, anak perempuan saham dia 12. RM120K. Baik, cucu perempuan daripada anak lelaki saham dia 4 sama, maka dia dapat RM40K. Lepas tu last sekali, saudara perempuan si ibu sebapa. Jadi kalau kita tambah balik semua, kita akan dapat okey, baik. Alhamdulillah. Jadi macam ni lah. Kalau ikut pengiraan dia macam ni lah. Okey, baik, jelas lah. Kalau ikut dah terlebih waktu dah ni. Hari ni pun tak sihat, rasa macam nak demam kan ni. Jadi macam ni lah kita punya pengiraan kalau kata berhimpun. Sekiranya berhimpun, kita kata waris perempuan sahaja. Apabila berhimpun baris perempuan, kalau dalam kitab dia sebut 7. Kalau setengah kitab dia sebut 10 kalau kita hincikan. Jadi mereka ni lah, yakni isteri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan si ibu sebapa. Lepas tu dalam kitab pun dia dah sebut dah. Anak perempuan 1/2. Ni maksudnya bilangan dia seorang lah ni. Lepas tu cucu perempuan akan dapat 1/6, yakni nak mencukupkan 2/3. Lepas tu pula ibu dapat 1/6 kerana adanya furak waris bagi si mati, adanya anak bagi si mati. Isteri dapat 1/8 sebab si mati ada anak. Kes satu yakni saudara perempuan si ibu sebapa akan mengambil asabah lah. Yakni asabah ma'al ghairi. Maka macam ni lah dia punya pengiraan. Dan yang sebelah ni adalah cara nak keluarkan asal masalah. Asal masalah tu ada 7. Kena ingat. Kalau kata asal masalah salah, maksudnya kita letak dekat atas ni pengiraan ni salah, maka salah lah keluarnya saham ni. Dia mesti 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Mesti dapat banyak tu. Kalau kata salah kat situ, maka salah lah pengiraan yang seterusnya. Sebab tu lah pengarang kitab kata mustahak untuk kita memahami dulu 4 kaedah ni lah. Tapi zaman sekarang ni tak risau dah sebab ramai yang dah buat. Kita kata contoh macam gambar rajah ni. Ni kalau ikut dalam kitab Baba Petani ada buat ni. Dia dah buat ringkasan macam ni terus. Kalau dalam kitab Nurul Mubtadi yang mana saya tengah duk susun balik tu, dia buat dalam bentuk piramid. Sama saja tu lah. Tu dah orang kata dah alat bantuan lah tu. Okey, baik. Jadi macam ni lah. Adanya 6, 8, 2, 6. Kalau kita ambil 6, adukan 6 dengan 6, itu adalah tamasul. Jadi sama kita ambil satu nombor yakni 6. Kemudian kita adukan pula 6 dengan 2. 6 dengan 2 itu adalah tadakhul, bermasuk-masukkan. Maka kita ambil 6. Kemudian apabila keluarnya 6, kita adukan pula dengan nombor 8. 6 dengan 8 itu adalah tawafuq. Sebab ada wifid, ada separuh. Maka ambil salah satu separuh, darat dengan yang satu lagi. Baik. Jadi dapatlah 24 asal masalah. Kalau dalam kitab Nurul Mubtadi dia ada lagi. Dia kata macam mana? Kalau nombor kecil, abaikan. Nombor 2, abaikan. Lepas tu pula, kalau kata ada 2 nombor yang sama, ambil salah satu. Kemudian, daripada salah satu tadi nombor, adukan dengan nombor yang tak akhir. Yakni nombor 8 lah. Nombor 2 kita abaikan. 6 dengan 6 sama. Maka kita ambil salah satu, 6. Kemudian bakinya 8 lah. Adukan 6 dengan 8. Last sekali kita tengok lah 6 dengan 8 tu apa dia. Tu dalam kitab Nurul Mubtadi ada sebut. Okey, baik. Jadi kita dah dapat pengiraan macam ni dah saham dia. Yakni bagi ibu 4, bagi isteri 3, bagi anak perempuan 12, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 4. Baki adalah 1. Okey, baki adalah 1. Sebab tu tak ada dekat sini ni. Yang lain tu nampak 24 bahagi 6. 24 bahagi 8, 24 bahagi 2, 24 bahagi 6.
Dekat K1 tak ada sebab dia ambil seberapa baki. Ada baki dia ambil lah. Kalau tak ada baki, keluar kosong. Ataupun ambil semua tapi dia tak ada lah ambil semua kat sini. Okay, baik. Kemudian last kali adalah pengiraan harta lah. Ni. Ustaz Wan Abdul Halim kata kalau kata tak sempurna sampai pengiraan ni maka macam sia-sia jugalah. Jadi kita buat sekali dengan contoh pengiraan harta. Jadi dia punya formula dia ataupun key dia adalah dekat sini lah. Jumlah tompok bersamaan dengan jumlah harta. Dapatkan 2 ni dululah baru kita dapat satu tompok, barulah kita kalikan balik. 4 darab satu tompok ataupun 4 darab dengan 10K lah. Kalau masalah kat contoh kita buat kat sini kan. Dapatlah dia punya saham bagi masing-masing. Ibu dapat 40K, isteri dapat 30K, anak perempuan dapat 120K, cucu perempuan daripada anak lelaki dapat 40K, saudara perempuan yang ni adik-beradik bagi semati lah dapat 10K. Kalau tambah semua dapat 240K balik total. Wallahu a'lam. Jadi rasa kita berhenti takat tu dululah. Okay, baik. Jam pun dah menunjuk pukul 10:40. Siapa takut ada yang tak makan lagi. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang lah. Nampak macam lama lagi ni kita baca. Okay, baik. Jadi sebelum habis ada apa-apa soalan? Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak beritahu lah yang apa tu macam yang saya post dalam grup tu kan. Yang ni kitab ni sama je macam yang kitab kita belajar sekarang ni. Yang mana yang saya dah keluarkan PDF dia tu. Dua ni sama je. Dua-dua kitab Bahjatul Mubtadi. Cuma yang ni dah susun balik. Ada dua lah. Ada yang bahagian Rumi dan ada yang Jawi lah. Tapi lebih teratur lah susunan dia tu. Kalau siapa nak nanti boleh WhatsApp. Ni pun dah tak banyak dah. Habis dekat tu dulu lah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang seterusnya. Lepas tu pula sebelum tu kena sabar sikit lah. Pihak admin tu dia nak bawa masuk dalam YouTube sebab pengajian dekat KMK pun banyak. Jadi nak satu video tu nak upload tu mungkin lama. Lepas tu internet laju tak laju tu wallahualam lah. Jadi kena sabar sikit lah. Baik. Wallahualam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahualam. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan diri saya. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilman aqdama wa faman sabiqan wa rizqana. Allahumma zidna 'ilma wa hkina bis-salihin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.